Okey, hai. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Okey, hari Rabu. Kan, hari Rabu 28 Julai. Okey, so kita sambung dengan pembelajaran kita pada pagi ini. Let's go. Okey, so kita sambung. Okey, baru ni kita berhenti di mana? Kita berhenti di mutasi gen. Okey, so hari ni kita sambung. Kita sambung di mana? Okey, kita sambung di mana ya? Kita sambung di mana ya? Kita sambung di mana ya? Kita berhenti kat sini ke hari tu. Okey. Kita berhenti sini. Okey. Right, so hari ni kita akan masuk faktor yang menyebabkan mutasi gen dengan mutasi kromosom. Okey, so faktor, okey, sana dulu yang ni. Okey, faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Okey, so yang pertama adalah penyakit gangguan gen. Okey, so alel juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga. So apa itu alel? Okey, alel apa dah belajar. Sebelum mula kita masuk part ni kan. Tak apa, nanti teacher akan tunjuk balik. Okey, so pewarisan sejenis penyakit gangguan gen apabila seorang lelaki yang merupakan penghidap penyakit gangguan gen berkahwin dengan dengan seorang perempuan pembawa penyakit gangguan gen. Okey, maksudnya gini. Maksudnya katakanlah teacher, okey, teacher pembawa, okey, pembawa penyakit genetik. Okey, contohnya tadilah sama ada kita ni sama ada kita ni buta warna ataupun hemofilia ataupun thalassemia ataupun anemia sel sabit. Okey, contohlah teacher ni pembawa penyakit buta warna. Okey, contoh teacher pembawa penyakit buta warna, pembawa dia. Lepas tu suami teacher penghidap. Penghidap buta warna, dia penghidap, teacher pembawa. So jadi bila menikah bila kita kahwin dan akan ada anak, so anak itu besar kemungkinan akan mengalami akan membawalah genetik kita. Maksudnya anak kita kemungkinan besar akan menjadi penghidap buta warna juga. Sebab suami teacher buta warna, teacher pula pembawa buta warna. Tolong bawa genetik tu. Okey, tu maksud dia. So genetik lah, besar kemungkinan memang anak kita akan jadi buta warna. Mungkin salah seorang ataupun mungkin 3 orang ataupun mungkin semua. Okey, so awak tengok sini. Okey. Awak tengok sini deh. Ayah tu buta warna. Okey. Mak dia pembawa. Okey, pembawa tu dia tak buta warna lah, cuma dia bawa genetik, dia tolong bawa. Okey. Lepas tu awak tengok pada bahagian genotik. Okey, dia buat situ X, Y. Okey, X, Y kan lelaki kan. Okey, lepas tu buat X, B kecil atas dia tu. Itulah maksud dia alel. Dia bawa. B kecil tu alel. So X, B kecil, Y. Lepas tu ibu dia X, B besar, X, B kecil. Tu maksud dia pembawa. Dia pembawa sebab dia ada B besar tu, maksud pembawa lah. Ayah dia tak ada B besar situ, maksud dia penghidap. Okey, lepas tu berlakulah proses meiosis. Okey, hak ni pun awak dah belajar kan dulu kan, ada teacher jawab pewarisan tu. Okey, so kita pecah. Bila kita berlakunya persenyawaan, so awak tengok situ kebarangkalian anak dia tu. Awak tengok tu anak dia 2 orang akan jadi buta warna. Ada seorang pembawa, ada seorang saja lelaki normal. Anak lelaki normal. So bila kita kacut tu kita tengok deh.
culture. Bila awak tengok pada anak perempuan pembawa tu, kan, ya X B besar, X B kecil. Bila ya ada B besar situ, maksud dia pembawa. Bila dia dua-dua ada B kecil, maksud dia kena penyakit tu. Dia terkenalah penyakit buta warna. Okey. Kalau anak lelaki normal, awak tengok dia X, B besar, Y. Okay. B besar maksudnya normal lah. Dia tak ada B kecil. Okey, anak lelaki tu pula buta warna dia X, B kecil, Y. Ada B kecil situ. Maksudnya buta warna lah. B kecil tu mari daripada mana? Mari daripada pok dia Mari daripada pok dia. Lepas tu ada sikit mari daripada mok dia, B kecil. Apa tu? X, B kecil kan? That's why lah. Kemungkinan anak dia tu ada penyakit buta warna. Okey. Okay, so yang ni awak pun kena salin. So, teacher harap awak faham lah. Jangan tak faham pula. So, mula-mula kalau awak nak nikah ke, saya awak nak nikah ke, make sure lah awak kena tahu genetik bakal suami awak, genetik bakal isteri awak kena tahu. Sebab kalau dia ada keturunan macam nyakit-nyakit gini lah, buta warna, hemofilia, semua tu, thalassemia, leukemia, awak kena berhati-hatilah sebab besar kemungkinan nanti anak awak esok akan kena penyakit tersebut. Alright. So yang kedua adalah penyakit gangguan gen. Okey, faktor yang seterusnya adalah penyakit gangguan gen. Okey, kebanyakan gen yang mengawal sesuatu trait terletak pada autosom. Okey, walau bagaimanapun terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Okey, kromosom seks kita pun dah belajar ke XX untuk perempuan, XY untuk lelaki. Okay, trait ini dikenali sebagai trait terangkai seks dan gen yang terdapat pada kromosom seks ini dinamakan gen terangkai seks. Okey, yang ni kita awak salin saja dahulu, nanti cek kata Okey, contohnya trait kegagalan pembekuan darah pada luka yang menyebabkan penyakit hemofilia. Okey, hemofilia hanya diwarisi apabila terdapat alel resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Okey, jika tiada alel resesif itu pada kromosom X, maka tiadalah penyakit hemofilia. Okey. Okey, salin Okey, so lah ni maksud dia dah kata tadi. Okey, katakan XH besar ialah alel dominan ataupun normal dan XH kecil ialah alel resesif. Maksudnya dia ada penyakit lah hemofilia H kecil. Okey, so awak tengok, okey, bapak dia, ayah dia ni normal. Bapa dia normal sebab dia alel dia tu H besar. X, H besar, Y, dia H besar. Maksud dia normal lah ayah dia ni. Dia tak bawa penyakit ke apa-apa. Ayah pun nikah lah dengan mak dia. Anak mak dia pula. Okey, X, H besar tapi so lagi X, H kecil. Sudah ada H kecil. Maksudnya dia tu pembawa hemofilia. Dia pembawa penyakit tu. Dia tak kena tapi dia pembawa. Dia pembawa. So bila lepas berlakunya meiosis, okey, kita pecah. Okey, hak ayah dia. Bila kita pecah selepas meiosis, dia akan jadi X, H besar, Y. Okey, mak dia lepas meiosis, X, H besar, X, H kecil. Yup. Okey, lepas tu, so bila berlaku persenyawaan, so bila dia takut ngamuk, pok dengan muk, okey, awak tengok pada garis yang warna biru tu, so awak tengok semua fenotip anak dia, genetik anak dia. Okey, anak dia normal 2 orang. Anak dia normal 2 orang. Awak tengok perempuan tu alel dia H besar. Ada 2 H besar, maksudnya normal lah. Dia tak bawa penyakit hemofilia. Okey. Lepas tu perempuan pembawa hemofilia tu sebab dia ada H kecil. Okey, lelaki normal. Sebab apa dia normal? Sebab dia ada H besar. Okey. Lepas tu
lelaki pesakit hemofilia. Sebab apa dia ada hak kena? Sebab dia ada hak alel dia H kecil. Boleh. Maksudnya akan adalah seorang tu akan kena penyakit hemofilia. Alright. Faham? Harap teacher harap sangat awak faham lah. Macam itulah kita nak tahu kemungkinan kita akan dapat anak pembawa penyakit tak. Kalau awak nikah sama-sama normal, it's okay. Tidak ada nyakit ke apa, it's okay. Masalahnya kita tak nampak kan. Dia dalam darah lah ke. Cuma awak kena tahu melalui keluarga dia. Keluarga dia, tok-nyek semua tu. Kalau dia tak ada sakit ke apa, adalah sakit anak kita seksa. Okay, so yang ni pun awak kena salin. Boleh? Boleh. Okay. Hak ni sekiranya pula, okay, ni contoh kedua. Sekiranya ayah dia normal tapi mak dia tu sakit. Mak dia sakit hemofilia. Sebab apa dia sakit? Sebab awak tengok situ pada bahagian alel tu H kecil belakang. Kalau saat ni kita contoh mula kan. Okay. Kalau saat ni mak dia pembawa. Sebab dia ada H besar, dia ada H kecil. Tu alel dia tu jadi pembawa. Tapi hak next ni mak dia tu memang sakit hemofilia. Ia H kecil. So bila kita kacuk semua tu, awak akan tengok. Akan ada dua orang pembawa penyakit hemofilia dan akan ada dua orang kena penyakit hemofilia. Boleh nampak? Macam mana kita nak tahu dia tu tuan ke dia jantan ke? Tengok melalui kromosom seks dia. Okay, XX ke perempuan, XY ke lelaki. Okay. Boleh? Okay, so yang ni pun awak kena salin. Boleh? Okay, so ada kaedah yang boleh digunakan untuk mengesan penyakit gangguan gen. Kaedah dia nak kesal ke mana ni, kita ada penyakit ni. So kita ada kaedah amniosintesis, kita ada kaedah karyotik. Maksud karyotik ni adalah kaedah yang digunakan untuk nak cek kromosom kita tu panggil karyotik. Kalau amniosis ni dia ambil air ketuban kita, air tuban tuban bila ibu mengandung ada air ketuban, saya akan ambil air dia nak cek adakah anak kita ni normal ataupun tidak. Tu cara dia. Alright. Okay, so tu kan lah. Ada dua kaedah ni, amniosintesis dengan kaedah karyotik. So ini adalah kaedah amniosintesis. Kaedah amniosintesis. Okey, awak tengok. Okey, ini adalah gambar di mana seorang ibu mengandung. Okey, pada masa tu dia scan. Okey, awak tengok dia scan tu deh tu. Ada gambar ultrasound tu, itu doktor di perut. Dia tengok macam anak dia macam sakit je. Okay, doktor tengok, doktor dah check, kita tak check pun. Dia kata, anak awak ni ada masalah dia tengok ni. Contohlah. Okay, lepas tu boleh tak dia kata, dia kata boleh saya nak check. Tahu mana penyakit anak awak dalam perut ni. Mungkin kita tengok anak kita ni macam macam nak kena penyakit sindrom Down. Dia kata dia tengok dia scan sikit, macam anak awak ni kena sindrom Down. Jangan katakanlah dia. Dia pun boleh tak saya nak guna, saya nak test, nak tengok betul ke tak, nak ngesah. Dia pun dia buatlah dengan kaedah amniosintesis ni. Maksudnya awak tengok pada gambar tu dia cocok sikit dalam perut, dia nak ambil air ketuban, air tuban mak tu lah hak dalam perut anak tu, dalam perut kita tu kan hak dalam sarung tu, dia nak ambil sikit. Tu maksud dia lah kaedah amniosintesis, dia nak cek air tu.
Air tu dia dalam air amnio dan air tubek tu dia ada juga kromosom dalam tu kan. Okey. So amniosintesis digunakan untuk mengesan keabnormalan, ketidaknormalan sel fetus tu baby lah kan dalam perut pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Sebab apa minggu 15? Sebab apa minggu 20? Sebab pada masa tu sudah terbentuk dah dengan sudah sempurna dah sifat dia. Sudah sempurna dah sifat baby tu. Jadi melapuk lah kalau dia scan tu. Okay, so pada mulanya kedudukan fetus di dalam uterus dikenal pasti menggunakan teknik ultrabunyi ataupun ultrasound. Okay, itu ultrasound tu kan nampak dekat dalam gambar tu. Ultrasound transducer, okay, untuk memastikan kedudukan fetus yang selamat. You nak check dari mana jatuh anak kan. You nak tengok lah. Okay, mula-mula dia. Okay, so cara dia, so jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menerusi dinding uterus. Okay, so dia akan guna jarum sangat halus. So dia akan cocok lah pada bahagian perut muak, sapalah tembuh dia punya ketuban. Okay, lepas tu dia pun seduk. Dia pun seduk lah cecair dalam tubek, ambil air tubek. Dia pun ambil lah air tubek. So poin kedua situ bendalik amnion. Okay, bendalik amnion tu tubek lah yang mengandungi sel fetus. Okay, sel baby kita tu diekstrak keluar. So dia ambil. Okay, lepas tu poin ketiga, okay, bendalik amnion, okay, air tubek tu kemudian diemparkan untuk mengasingkan bendalik amnion dan sel fetus. Okay, lepas tu poin yang keempat, okay, dia akan masukkan dalam tabung uji, okay, tabung uji. So dia nak check lah. So sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan karyotip. Okey, karyotip ni maksudnya kita nak dapatkan, kita nak tengok kromosom. Saya akan check lah cara dia lah. Karyotip ni dia boleh tengok kromosom anak kita nyakit ke apa dak. Okey, so kaedah ni awak kena salin. Ada dalam buku teks awak dah. Ada dalam buku teks awak. Kalau awak tak rasa lukis pun tak apa. Kalau awak lukis pun lagi bagus. Boleh berlaku deh. Kena tahulah. Okey. So ni kaedah kedua. Okey, selepas kita ambil air tubek, okey, lepas tu kita buat kaedah karyotip. Okey. Karyotip tadi lepas kita sedut doktor tu ambil air tubek, anak kita. Lepas tu dia buat kaedah amniosis tadi. Lepas tu dia ambil sel, okey, sel ni lah jaga. Sel tu, sel fetus tu, nombor 4 tu, dia ambil sel fetus. Okey, lepas tu dia buatlah kaedah karyotip. Okey, so dia akan inkubasi selama 2 hingga 3 hari. Okey, so biarkanlah dia dalam satu bekas, satu alat, satu tempat. So dia akan perai dulu selama 2 hingga 3 hari sebab dia nak tengok kita punya anak kita, sel tu dia pecah dah, dia bahagi dah sel. Maksudnya gitulah, berlaku dah mitosis itu. Dia tengok sel kita ni, sel baby tu dia gitulah, dia membahagi sel dengan sempurna ataupun tidak. Okey, lepas tu bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan mitosis di peringkat metafasa. Okey, so bila lah kita belajar profasa, anafasa, metafasa kan. Siapa di metafasa? Okey, pada mitosis tu dia akan bubuh bahan kimia, dia suruh berhenti, pecah. Gitu. So sel dipindah ke dalam tiup dan diemparkan untuk memekatkan sel. Okey, so dia akan ambil, dia tukar pergi masuk ke tabung uji lagi. Okey, so sel dipindah ke dalam tiup baharu yang berisi bahan penetap. So dia lepas dia berhenti pada proses metafasa tu, dia ditukar-tukar tabung uji.
Okey, sapalah ya, ambil sedikit sampel. Okey, so larutan daripada tiub disedot dan dititiskan ke atas slide mikroskop dan ditambahkan pewarna supaya boleh nampak kromosom dengan lebih jelas. Okey, lepas tu lepas dia titis atas slide, dia pun ambil slide tu, dia pun letak di mikroskop. So slide diperhatikan di bawah mikroskop dan diambil gambarnya. So you nak check lah kromosom. Okay, kita kan ada 44 kromosom kan. Kita ada 44 kromosom. Dah. So you nak tengok lah. Takut lebih ke, takut kurang ke, gitu. Okay, so gambar kromosom dipotong dan disusun membentuk kariotip. Okay, kariotip ni hot XX tu lah. Okay, kariotip ni digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan, okay, sebarang ketidaknormalan untuk mengesan sebarang penyakit gangguan gen. Maksudnya bila dia susung tengok kromosom XX, dia check lah. Kalau tak berubah, alhamdulillah anak kita sihat. Kalau berubah, sama ada kromosom tu kurang ataupun kromosom tu terlebih, maksudnya anak kita ada masalah. Gitu. Itulah cara dia. Kita nak tahu anak kita ni ada penyakit ataupun tidak. Okey, so untuk kaedah kariotip ni pun awak kena salin. Okey, kena salin. Tak payah lukis gambar lah. Tak payah lukis gambar. Buat dia punya catat alih sahaja. Okay. Alright, so kita berhenti sampai sini saja. Okay, kita berhenti sampai kaedah kariotip. Okay, so banyak dah awak boleh faham ni macam mana kita nak tahu anak kita ni sihat ke tak deh. Banyak dah awak belajar. Okay, so insyaAllah sampai dekat sini dulu pada hari ini. InsyaAllah esok kita sambung balik dengan hot ni lah. Okay, so apa awak dapat untuk hari ni? Awak tahu macam mana, awak tahu faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi gen dengan mutasi kromosom, dan juga awak tahu macam mana cara nak kesal sama ada anak kita ni ada penyakit mutasi gen. Kan? So awak tahu hari ni awak hebat dah macam doktor dah hari ni awak boleh tahu. Alright, okay, so siapkan nota dan jangan lupa hantarkan nota itu pada teacher pada hari ini. Alright, so kita jumpa lagi. Okay, kita jumpa lagi pada hari besok dengan sambungan cerita saat ni. Alright, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.